Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit analysis untuk kita tengok ke manakah arah pergerakan market untuk hari ini, dan kita akan identify kat manakah good position untuk kita buy, untuk entry di dalam market coin. So guys, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap untuk review market secara keseluruhan tu guys. Sebelum tu please like, please subscribe untuk bantu je untuk dapat first 1k subscriber, kemudian nanti anda dapat tengoklah Zul punya portfolio tu guys. Let's go, kita review market untuk hari ini, hari semalam, 24 hours untuk semalam punya. So market cap berada di 1.55. So untuk malam semalam, Zul ingat lagi kita review di market cap 154. So pagi ni 155. So peningkatan untuk 24 hours. Kita masih ada lagi dalam 1 jam setengah lagi untuk complete 24 hours untuk semalam. So kita peningkatan banyak 3.40%. And then untuk volume dropping daripada bawah 100 billion, daripada 100 billion ke 95 billion tu dropping banyak 1.2%. And then untuk BTC terus dominan dalam market, terus meningkat BTC 48. So apa yang nak tengok adalah dominan BTC bermain atas daripada 50. So bila atas 50 tu, Zul expected apa yang akan berlaku, Bitcoin akan melakukan buran atau Bitcoin akan melakukan peningkatan yang drastik lah, dan altcoin pun akan meningkat, cuma peningkatan tu tak sedrastik Bitcoin. Sebab apa? Dominan dalam Bitcoin tu orang kata 1.5 trillion ni, separuh tu adalah daripada BTC. Macam kita tahu sebelum ni, Bitcoin dia punya total market saja yang ni, tengok minggu lepas adalah 600 bilion. Kita tengok sebelum untuk semalam boleh tengok dalam 600 bilion. So pagi ni dah 700 bilion. So untuk masa harga Bitcoin berada 65k, harga dia adalah almost 1.2 trilion. So banyak lagi yang perlu recover. So kalau kembali balik 1.2 trilion tu, 750 3, 5, so ibarat dalam 500 bilion lagi. So kembali 500 bilion tu kita expected untuk tengok BTC dominan probably akan bermain atas daripada 50%. So bila 50% tu kita tengok harga Bitcoin akan naik dengan cepat lah. And then altcoin juga akan naik, cuma mungkin ada yang slow lah, cuma certain altcoin dia yang akan naik dengan cepat. Contoh dia mungkin kita tengok Ethereum, BNB, Cardano. Let's go, kita review market untuk harga semasa untuk coin sekarang. Bitcoin berada hampir di 40k, 39.9k USD dollar. Percentage untuk 24 hour 3%. Untuk yang positif kita tengok adalah untuk weekly 24%, untuk monthly 16%. Sama juga untuk Ethereum harga tinggi almost dalam 2.4. So untuk sekarang 2.3 dollar, 2.3k. Penaikan untuk 24 hour tak banyak, tak drastik, 0.33. Dan untuk yang kita tengok adalah 17 ni, 7% untuk weekly, 9%, almost 10% untuk monthly. So untuk Binance kembali balik atas 300 dolar. So pagi tadi kita tengok dalam almost 300, ngam-ngam je. So untuk pagi ni kita kembalilah 314. Tapi untuk paling tinggi semalam tu tengok masa Bitcoin pergi hampir 41k, kita tengok 320 lebih lah. So untuk 24 hours hanya recover sikit je, tapi untuk weekly kita recover almost 9%, untuk monthly 11%. Untuk Cardano recovery 1.28. So sebelum ni pun kita masa Bitcoin berada di harga dalam 36 pun Cardano bermain dalam 130. So Cardano ni kalau dapat break 130, bermain balik 150, so expected price Cardano akan lebih melonjak dengan cepat lah. Ada yang ingat Cardano bulan 8 ni, bulan depan, so kita hampir dah bulan 8 ni, expected beberapa bulan tu tak ingat, tapi Cardano akan release punya smart contract. So expected bila release smart contract tu, kita expected harga Cardano akan melonjak dengan drastik. So kenaikan untuk 24 hours hanyalah 0.8, untuk weekly 11%, untuk monthly hanya 1.8. Tahu monthly, kenapa monthly tak recover banyak, sebab apa? Cardano hanya sedata je, antara paling tinggi itu pun masa jatuh $1.50. Tu perlu, patut cakap Cardano perlu berada di atas 150% untuk recovery yang lebih drastik. So kita pun ada kebetulan untuk bulan depan ada smart contract untuk Cardano release. So kita expected untuk Cardano akan melakukan kenaikan yang drastik. So untuk kenaikan yang kata paling banyak semalam, kita tengok SRP nya daripada 0.6, yes kenaikan 10 sen, tapi kenaikan yang banyak sebab apa? Dia punya total market tinggi lah, 32 bilion. So kenaikan 10 sen tu pun
bila didarab dengan jumlah total dia punya coin ni 46 trilion ni 46 trilion. Okey, ni bilion. So ratus ribu juta bilion. So 46 bilion. 46 bilion coin dia didarab dengan 70 sen ni. Walaupun 10 sen dia akan meningkat dengan banyak lah. So, sebab tu kita tengok 24 hours berlaku 10% peningkatan. So macam cakap, SRP ni maknanya masih lagi di bawah dia punya major support. So untuk kembali dalam balik major support, SRP perlu berada di atas 0.8 antara 80 sen ke 85 sen. Kena 85 sen dah. 85 sen tu kita akan kembali bullish lah untuk SRP. Sebab apa? SRP dah kembali balik ke dalam kawasan support, dalam box support dari Fibonacci tu, dan expected akan melakukan kenaikan atas untuk dia punya resistance di 1.5. So expected dulu masa Jubilee tu dapat break 1.5. Bila dapat break 1.5 tu, kita akan nampak all time high dia di $3.3. So apa yang tu sebutkan jumlah ni, jumlah dan dolar. So harapkan yang subscriber Zul monitor price dalam dolar. Sebab apa? Lebih senang. Sebab apa? Bila dalam dolar, satu dunia orang kata bila sebut coin ni, dia akan sebut harga dalam dolar. So senang sebab kita tengok di coin market pun harga dolar tu tak perlu kita convert. So apa yang boleh convert lah untuk kita personal, dan kita convert lah di dalam ringgit untuk kita. So untuk Dogecoin hanya 0.2%. Sebelum ni berlaku peningkatan tapi tak banyak juga. Tadi kepada 0.17 sen ataupun 16 sen, so 20 sen. So untuk Dogecoin perlu berada di atas 0.30 sen dolar untuk mengatakan kembali bullish lah. So untuk Matic back to $1. So very good untuk Matic, tapi untuk 24 hours tak dapat recover banyak lah, hanya 2%. So guys, let's go, kita pergi ke coin market, kita review untuk review market. So secara seruannya, market masih lagi menunggu next move untuk Bitcoin secara ramai. Dan untuk Bitcoin, sebab apa? So expected Bitcoin boleh akan berlaku rejection dulu sebelum break 42. Sebelum tu nak tunjukkan Crypto Fear Index ni. So kita tengok sebelum ni kita berada di extremely fear kat sini. So bila extreme fear ni, aku kata kalau dalam market yang Zul sarankan, bila extreme fear ni kita buat lah, kita beli. So bila market dalam fear ni kita beli. Tapi bila market aku kata kembali bullish ni, kata ramai balik untuk percaya dalam Bitcoin, beli. Tapi apa yang kita tengok lah, sebenarnya kita tak break lagi kita punya very important resistance 42k tu, tapi dah ramai buy. So beware sebab apa? Expected kalau yang ni menjadi aku kata grid ni masuk balik hijau, kita expected mungkin price akan whale akan buat dropping punya price lah untuk sell out, untuk kita crashkan price untuk sampai ke bawah balik sebelum melakukan another push up ke atas. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap. Ke trading view. So untuk semalam Zul ada buat sedikit correction untuk Zul punya chart sebenarnya. Maknanya Zul tak nak satu chart tu terlampau banyak data kat situ. So nanti kita confuse. So apa yang Zul buat adalah Zul dah buat 3 chart sebenarnya. Zul ada satu Bitcoin BTC USD di Bybit. So di Bybit ni Zul akan hanya fokus kepada chart pattern. So kat sini kita akan tengok chart pattern aja. Tu kemudian dia punya next chart kita akan fokus pada retracement lah untuk benda support dan resistance. So bila kita tengok dekat sini di chart, kemudian kita dapat tengok next chart, kita dah tahu kat mana price tu berada sekarang. Alright guys, link tu Zul akan sharekan nanti, sebab semalam tu tak dapat share sebab Zul ada buat perubahan sikit. So hari ni Zul akan share, link ada di description ni bawah. Kemudian link ada di Facebook tu. So follow tu punya Facebook, link ada di description bawah. So anda akan dapat link untuk trading view. Dia akan on sampai malam ni lah, sampai review malam. So nanti dia akan off balik lah dia punya sharing chart ni. Okay, let's go, kita review market. Pertama kita akan pergi ke total market. So total market berada di mana sekarang? Total market untuk di 4 hours kita berada di kawasan more than 1.5. So macam cakap, bila price itu berada di atas kawasan ni, so which untuk semalam tu dah buat balik, tu dapat support ni. So price dah berada di atas support, so expected price itu akan pergi untuk at least 1.6. Dan kita ada pun pattern. So kita tengah monitor pattern ni. Pattern iaitu pattern double bottom. So ini double bottom ni.
So boleh ambil yang lurus ataupun yang teringit ni. So ambil yang teringit lah, sebab yang sebelum ni kita ada high low ni. So combinekan line tu, bila kita dapat satu trend line yang lurus. So bila kita ambil ini sebagai kita punya pattern lah, double bottom. So double bottom tu price target dia macam mana? Price target dia macam biasa, daripada bottom, bottom kita ambil ni kenaikan. Kita expected untuk price itu point of breaking. Kita akan expected price tu at least sampai ke sekurang-kurangnya price tu boleh sampai ke 1.75. So kita dapat bahawa untuk dapat sedikit confirmation untuk price tu probably akan break analysis resistance ni atas pada 1.7. So bila 1.7 ni kita expected akan price akan naik lebih tinggi lah untuk market. So bila kita tengok tu price dah pun kat sini, kita tengok apa yang dah berlaku. Price dah breakout dan buat sedikit consolidation. Price dah breakout untuk pattern, kemudian retest dan melakukan bounce balik. So very good sebenarnya. So kita expected untuk price itu boleh akan melakukan kenaikan ke atas slowly untuk sampai kita punya first target di 1.7. Dan kat situ kita ada apa? Kita ada garisan Fibonacci. Kita akan dapat price di almost 1.68. So kita expected bila price tu sampai di 1.8, kita akan nampak pergerakan yang lebih menarik. So sebab tu cakap kita ada potential untuk BTC melakukan buran break 42. Tapi kita ingat price tu masih lagi boleh menjadi fake up untuk pattern ni. Boleh je price tu jatuh balik ke bawah ini untuk retest one more time atau terus melakukan ke atas. Ataupun kata kalau Fibonacci retracement, boleh je price itu jatuh balik ke kawasan almost kat sini dalam 1.3 trillion. So yang ni Zul expected hopefully akan berlaku. Bila jatuh 1.3 trillion, kita buat higher low, kemudian kita akan expected buat higher high. So untuk pergerakan itu, untuk pergerakan Fibonacci dah berlaku tak pasti. Tapi untuk trend line untuk kita ada support dan resistance horizontal ni, expected price dah pun break yang kuning ni. So sebelum ni kita tengok respect, price to respect. So dah break up. So kita expected probably price itu akan melakukan kenaikan atas 1.6. So kita very bullish lah dalam market sekarang ni, tapi masih berhati-hati. Tu kan tengok dominan pula. Dominan apa yang Zoom monitor? Dominan apa yang Zoom monitor adalah, Zoom monitor sekarang ni adalah satu pattern besar ni. Zoom monitor satu pattern iaitu ascending triangle. So macam ascending triangle adalah bullish pattern. Tu bullish pattern expected untuk price itu sampai ke kawasan, expected price itu untuk sampai ke kawasan dalam 52%. So bila macam cakap, bila dominan berada di atas 52%, market cap naik sampai 1.7, kita expected harga BTC pun akan naik. So apa yang kita tengok ialah dominan market cap meningkat, dominan meningkat, BTC meningkat. Kita akan tengok super buran lah untuk Bitcoin. Macam mana kita tengok bila price 28k naik terus sampai 42 sekarang ni adalah dengan drastik hanya satu minggu je. Itulah yang kita akan tengok kenaikan price yang drastik untuk BTC. Bila sebab apa? Market cap dan dominan bergerak seiring. Jangan risau untuk altcoin akan melakukan kenaikan juga. Semua ni adalah untuk lebih better untuk BTC dulu naik. Bila BTC kukuh, altcoin lain akan pun turut kenaikan. So macam mana kita tengok BTC naik sampai 40, kita tengok macam mana Ethereum naik sampai 24, Cardano naik, XRP naik. So semua naik. So bila ibu coin tu naik, so altcoin anak-anak yang lain pun akan turut melakukan kenaikan lah. So ini saya expectkan untuk market cap berada di 52. So sedikit bullish untuk kita nampak. Untuk Bitcoin, let's kita Bitcoin. Untuk Bitcoin di apa yang di pattern yang tu monitor adalah pattern ni symmetrical triangle. The monitor falling wedge. So falling wedge adalah pattern bullish. So expected untuk price break atas. So untuk ini sebenarnya price dah almost sampai sebenarnya. Almost 1.42. So apa yang saya expectkan adalah kita melakukan pullback ataupun throwback. Apa itu throwback? Throwback itu dalam pattern kita terjemahkan sebagai bila price itu break pattern, kemudian dia melakukan kenaikan atas, dia buat throwback ataupun U-turn balik ke kawasan trendline sebelum melakukan another push up ke atas. So sebenarnya expected dia dah pun sampai. So expected dia akan melakukan reaction bawah. So bila reaction bawah ni, kita akan dapat data itu link dengan data kita punya untuk di
Fibonacci retracement kalau kita tarik, kalau kita tarik kita punya Fibonacci, sekejap, throwback itu apa yang kita dapat, kita tarik Fibonacci swing high, swing low to swing high yang sekarang, kita akan dapat kita punya Fibonacci betul-betul di atas kawasan trend line. So kata very link, kita boleh ambil ini sebagai apa yang akan berlaku di BTC. So expected untuk BTC itu melakukan pullback dari 42 ataupun mungkin 42k, mungkin price tu boleh pergi ke 42 tu untuk test kita punya trend line. Kemudian barulah price itu jatuh balik ke kawasan 33-32. So inilah kawasan buy tu, ultra buy. Dia akan buy dengan sedikit banyaklah, mungkin dalam selalu 10%, mungkin dia akan buy dalam 20% untuk expected price tu melakukan higher low, kemudian another push up untuk breakout. Sebab apa kat sini penting untuk price tu jatuh bawah tu, sebab apa, kerana di kawasan support boleh je price tu jatuh bawah. Ni dia akan pergi ke another chart lagi. Kat sini kita tengok sekiranya price itu yang ini, kita tengok apa yang berlaku. Sekiranya price itu terus melakukan kenaikan ke atas break 42, sekiranya price itu melakukan ke atas 42 break terus, so kita expected untuk kita beli tu harga lebih tinggi di kawasan 42 tu. Apa yang Zul harapkan berlaku di Bitcoin maknanya, dan boleh berlaku. Sebab apa, kita ada satu, kita ada pattern tadi. So pattern tu expected buat throwback, price boleh naik at least sampai ke 42, kemudian berlaku rejection. Sebab kita ada satu trend line yang besar ni, dan trend line ni belum lagi test, dah 4 bulan kita tak pernah test. So expected first time test, so expected price tu akan melakukan bounce bawah. So bounce tu expected untuk sampai at least ke kawasan Fibonacci untuk buat low swing high to swing low. Kita boleh dapat price kat situ, ataupun kita boleh ya, sebab ini dah ada support ni, kita boleh juga monitor untuk yang ini. So kita akan expected boleh dapat price tu antara bound di kawasan ini, ataupun price tu akan bound di bawah ini. So antara 32 dan 31 ke 32 lah. So ni expected. So boleh je berlaku untuk rebound. So yang tu monitorkan untuk pembelian tu, kita tengok apa yang berlaku untuk price ni. Sebelum ni kita ada untuk yang ni tu tak expect dengan berlaku. Sebab apa, kat sini pun dia tak berapa cantik sentuhan dia. So Zul more expected untuk price itu break ke bawah ni, ke 34 ke 31k untuk price itu sebelum melakukan higher high yang baru. So macam cakap, ini yang ditunggukan. Sekiranya price ini berlaku, dan Zul expected boleh je price itu terus melakukan kenaikan ke 42, naik ke 42 baru retest, ataupun price terus boleh jatuh. Sebab apa, macam cakap, price tu dah break support ni. So expected price tu untuk at least sampai ke kawasan resistance ni 42, dan barulah berlaku rejection. Tengok rejection, adakah price tu akan bermain kawasan ni. Dan sekiranya bermain kawasan ni, kita tengok kita akan monitor juga support ni. Kita tengok support ni adakah strong atau tak, adakah ataupun dia breakout strong ni, kita expectedkan jatuh dalam kawasan Fibonacci, dan kemudian barulah melakukan retestment untuk test balik quarter trend line ni. So break trend line ni lah yang kita nak sebenarnya, sebab trend line tu trend line bullish. So bila break trend line tu lah, barulah Zul akan kata more yakin lah, lebih yakin untuk price itu melakukan buran. So ingat ni, kita ada pattern ni trend line. So BTC perlu break trend line ni untuk melakukan pergerakan bullish. So price masih lagi dalam pergerakan downtrend, pergerakan bearish. So expected bila berlaku ini, kita akan berlaku sikit rejection dan berlaku retestment untuk buat low, dan barulah kita tengok sekiranya BTC kuat lagi untuk breakout ke atas, kita akan expected untuk break trend line ini, kemudian barulah melakukan betul-betul buran. So apa yang tu tunggu sebenarnya, tu tak FOMO, tu tak beli. Ya, tu akan beli bila price tu buat retestment, dan tu expected untuk price itu melakukan breakout ini. So selagi tak breakout, selagi lah belum betul-betul bullish. Sekarang tu hanya bullish untuk perjumpaan Bitcoin melakukan breakout. So boleh aja sampai sini, price akan balik kepada sini, price ini bermain dalam kawasan ni, dan bila berlaku tu, kita akan nampak pattern tu sedikit melakukan pattern bearish. Alright, pattern bearish descending triangle. So price tu akan break ke bawah. So ingat, kita masih lagi ada potensi untuk break ke bawah. So jangan FOMO dalam market. Sebab tu tengok fear and greed ni, ramai yang FOMO dalam market mana, buy, kembali balik buy. Sebab apa, takut terlepas peluang. Apa, dia ni takut untuk price tu, dia tak beli bawah ni. So dia
Diorang takut untuk price tu terus lanjak ke atas. So apa yang tu cakap, jangan FOMO. Kali ni ialah very bad situation untuk kita beli. So apa yang cakap, bila price itu jatuh whatever dalam tu, bila orang takut nak beli, kita akan grab opportunity untuk buy. So jangan takut untuk buy bila dropping, takutlah buy bila price buat pergerakan yang drastik macam ni. Sebab apa, kalau kita tengok monthly, bila kita tengok monthly sebelum ni, sini memang selalu kerja tu tengok monthly lagi lah naik. Monthly sebelum ni naik 6 bulan berturut-turut. Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. So lepas berlaku kenaikan drastik ni, apa yang berlaku dalam market? Market buat retestment ke kosong, Fibonacci kita punya garisan 0.6, 0.7 Fibonacci. Kita tengok tu 0.6, 0.7 betul-betul retestment balik antara kita kawasan ni. Now expected zone, boleh price itu untuk bawang kawasan ni ataupun melakukan kejatuhan lagi. Sebab apa? Untuk yang ini ialah kita belum ada bukan lower dia. So yang ni Zul ambil daripada permulaan BTC melakukan naikkan atas. Tapi untuk lower dia yang sebenar ialah lower ini. So kita akan ada lagi kejatuhan umur dalam 24k. So masih ada potensi masuk untuk kan sepatutnya. Untuk yang ni belum lagi full retestment. So ingat, kita masih lagi berhati-hati dalam market. Jangan FOMO sekarang. Whatever, bila price drop kita nampak opportunity. So untuk opportunity yang paling terdekat, apa yang Zul nampak ialah di kawasan retestment ini. So kita perlu tunggu dulu tinggi mana. Masa tu Zul layan je dulu. Whatever price tu datang pergi tinggi mana pun, Zul layan dulu price tu untuk naik. So expected akan berlaku bounce sini. Sekiranya break ke atas, very good, tak masalah. Kita akan buat pembelian di sini urgent. Bila breakout retestment, kita akan buy sedikit ini untuk expected price melakukan ke atas. Untuk yang lebih cantik untuk kita maknanya, expected tu bila price sampai telah ni untuk first time untuk test, expected akan berlaku rejection. Dan kat sinilah kita buy. Kemudian sekiranya price itu sentuh ini dan jatuh lagi, tak masalah. Jatuh bawah, kita akan grab another buy. So, sebab tu cakap kontrol hanya modal. Jangan invest semua. Beli di kawasan good position untuk buy, dan kita akan tak running out kita modal lah. Sekiranya price tu jatuh bawah, masih ingat, jatuh bawah kita collect sebanyak mungkin. So ingat perasaan anda bila dekat sini anda takut nak beli, kemudian price dah naik, anda dah ketinggalan. So ingat, jangan takut untuk beli bila harga bawah, takut beli bila harga tengah naik. Sebab apa? Bila tengah naik ni kita nak bila harga tengah naik ni, apa yang kita buat ni, kita nak layan profit dia, kita tak nak fikir position untuk buy. Bila nak position buy, bila kita tengok retestment ataupun kejatuhan, itulah kita nak gelabah nak cari. Barulah kita orang kata semangat nak cari kawasan beli. So, sama juga ni, Zul tak berminat langsung nak beli price ni. Walaupun dia naik terus pun Zul tak minat lagi nak beli. Zul akan tunggu retestment dia. So untuk ini, retestment yang paling dekat kita boleh tunggulah 34-35 Mei sekiranya price jatuh bawah. Dan expected mungkin price tu boleh ke 42 lagi sebelum buat retestment. So dalam market apa pun berlaku, so macam cakap, mental anda kena betul. Bila price naik, anda akan takkan FOMO lah. Sebab apa? Kita buat yang betul. Bila berjatuh, kita buy. So itu untuk Bitcoin. Expected apa yang akan berlaku. So apapun dalam market, sebab apa? Stock RSI pun dah berada overbought. And then hanya yang melakukan pergerakan ni adalah stock RSI. So main RSI kita berada di overbought. Apa yang tu nak tengok adalah untuk bulan, tu nak tengok RSI ni drop ke bawah dulu. And then kita tengok price tu masih lagi berlaku ini. Dan bila price itu berada di bawah overbought ni, expected untuk price itu berada di kawasan ni. Bila kita melakukan kenaikan untuk breakout, kita akan nampak kenaikan yang slow tapi kata memanjang. So kita akan expected price itu akan melakukan kenaikan yang drastik. So itu yang tu nak rasai. Orang kata good healthy pergerakan. Sekarang ni bukanlah pergerakan yang healthy. Sebab apa? Kita melakukan kenaikan dan price ini kita nak lagi price tu naik ke atas. Macam mana price tu nak naik atas sedangkan RSI dah berada di overbought ni? Kalau stock RSI tak masalah kalau dia ada berada di overbought, sebab dia penurunan tu mengikut candle. Tapi untuk RSI 40 ni dia mengikut trend. So macam cakap, kita walaupun berada di atas, bila berada di atas price kena ke bawah, sama juga kita berada di kawasan masih bearish, price melakukan kenaikan, kita masih lakukan bearish tu, price masih boleh jatuh almost ke bawah lagi. Sekiranya itu jatuh, kita akan nampak price tu jatuh lagi bawah. So cakap, jangan FOMO dalam market. Tunggu data-data yang kata confirmation untuk bulan. Sekarang ni belum lagi betul-betul ada confirmation. Kita hanya ada confirmation bahawa price tu cuba untuk melakukan perubahan trend. Tu perubahan trend masih belum complete. Daripada downtrend cuba untuk melakukan perubahan uptrend. So masih belum complete. Ibarat orang kata budak-budak baru
baru merangkak je ni. So bullish masih lagi merangkak ni, belum lagi dewasa untuk berlari ke spring. So break ini barulah kita sepatutnya untuk bull akan buat spring lah ke atas ataupun pergerakan yang drastik di atas. Dengan lagi kita pergi ke Ethereum pula, tu nak tengok Ethereum sikit. So Ethereum tu ada monitor pattern yang besar ni, sama juga macam BTC, cuma ini pattern bearish descending triangle. So expected break ke bawah. So apa kita tengok ni ialah break price to breakout ke atas. So macam mana juga break ke atas, kita expected boleh sampai price di kawasan atas ni dalam 38.5. So sama juga tu ada Ethereum ni, tu ada monitor double bottom. So price belum lagi breakout. So sekiranya breakout, kita expected price tu sampai ke 3. So sebelumnya macam cakap, kita boleh price tu sampai kat ni. Untuk yang besar dan double bottom ni, price target dia almost sama dalam kawasan 3K. So ingat, so kira yang B3 buat throwback, so apa yang kita boleh nampak kat Ethereum pun akan buat throwback juga untuk melakukan ini sebelum melakukan kenaikan ke atas lebih tinggi. So apa yang saya expectkan, apa sama juga RSI berada di overbought bukanlah potensi yang baik untuk melakukan kenaikan, tapi boleh juga melakukan kenaikan sekiranya RSI ni bermain antara 70 dan 50. So kini kita tengok price tu hanya bermain dalam kawasan ni, kita akan nampak potensi untuk BTC ataupun Ethereum akan melakukan, orang kata high high lower low, high high lower high, high high lower high lower high, untuk selagi price bermain antara 70 dan 50 RSI. So itu juga perlu monitor sebenarnya. Sama juga di Bitcoin tadi. So di Bitcoin tadi sama juga, price tu berada di overbought. So untuk pattern tu at least RSI turun ke 50, price bermain antara 50 dan 70, barulah kita akan nampak bahawa price tu probably akan sampai sini buat lower breakout, high high lower high, high high lower high, untuk melakukan pergerakan yang lebih drastik. So untuk sekarang ni tu expected untuk melakukan at least, tu nak tengok kat manakah price BTC bila boleh touch 50 RSI. So hopefully price itu berada di kawasan ini, and then tu akan kata confirmation untuk kita buy tu lebih position buy tu lebih lebih kukuh lah berbanding kita buy di sekarang ni di 40k. So apa pun dalam market, belajar untuk kawal emosi. So buy di kawasan yang betul, anda akan takkan adalah masalah FOMO ni untuk dalam market. So untuk USD Ethereum tadi, kat mana sekarang price? So price berada betul-betul di kawasan resistance Fibonacci. So expected price tu akan bermain dalam kawasan ni. Untuk ini kita pun dah ada double bottom, double bottom ni. So expected price tu akan breakout. So bila breakout tadi di pattern tadi, so expected price itu akan sampai ke kawasan ini. So price tu akan kawasan sampai ke kawasan breakout. So kita expected untuk break 300, expected kita akan break resistance ini, kemudian price tu akan sampai sini. So itulah apa yang berlaku. So adakah price tu akan berlaku terus? Kadang-kadang tak pasti, kita tengok data-data lain lah. So untuk di Ethereum, kita ada potensi untuk sampai ke 3000, tapi kita ingat kita masih ada lagi kata boleh je price tu melakukan kenaikan ke ini, buat rejection, and then kita tengoklah RSI ni akan bermain kawasan ni untuk melakukan kenaikan. So momentum kenaikan tu ada, cuma kita perlu masih berhati-hati dalam market, belum ada confirmation yang betul untuk kenaikan. Terutama untuk Ethereum ni, sebenarnya Ethereum akan melakukan kenaikan dulu sebelum BTC. Kadang-kadang dia berlaku macam tu. So, apa pun kita boleh monitor. Kadang-kadang Ethereum boleh naik terus 33, tapi BTC drop. Kemudian Ethereum buat retracement, and then BTC akan buat running up. So untuk untuk BNB pula, So BNB ni sama apa yang tu tengah monitor. BNB ni dalam tu chart tu akan buat satu, kita akan berada di kawasan support. So whatever price kawasan ni, very good position untuk buy. Untuk sekarang pun $300, very good position untuk buy. Siapa yang masih baru, siapa nak accumulate, boleh buy week mungkin beli sikit, minggu depan beli sikit. So untuk itu anda akan dapat more coin lah untuk BNB. So expected nanti kita screen triangle untuk price to break bawah, sebab apa dia adalah pattern bearish, tapi disebabkan price dah breakout, so sepatutnya melakukan ke atas. So sekarang tengok bull kuat sekarang ni, bull berjaya break pattern bearish. So adakah akan berkekalan ataupun hanya berlaku throwback ataupun buat fake out? So kita takut ialah fake out. Bila fake out tu apa yang berlaku? Price melakukan break ke atas, kemudian masuk balik dalam triangle dan baru meneruskan perjalanan untuk first target untuk dia punya pattern
di watt 160. So masih berlaku. Jangan terlalu beranilah market sekarang ni. Jangan FOMO, kita tengok apa yang akan berlaku. So guys, saya rasa itu saja untuk analisis untuk pagi ini kepada arah pergerakan. So untuk Bitcoin pembeli, kita akan tengok price itu akan melakukan kenaikan almost ke 42. So susah melakukan untuk naikkan tu, susah sebab apa? Sorex ada beratas. Expected mungkin kita akan berlaku rejection sebelum melakukan ke atas. So kita tengok apa yang berlaku kat sini. Wait and see saja. So expected untuk price tu naik ke 42 dulu sebelum berlaku rejection. Sebab kita reject daripada kawasan trendline. So apapun market, kita hanya tengok aja. Kita akan tunggu position buy sekiranya price tu buat retestment. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe. Tu akan share tu punya link trending view ni. So anda boleh chat tu punya chat di Facebook tu. Tu akan share sampai malam ni je. So malam nanti tu akan off ni sharing. So anda mana ada klik tu, anda dah tak dapat tengok lah. So guys, please like, please subscribe dan follow tu punya Facebook. Jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.